Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, hari ini kita akan seperti mana yang saya sebut sebelum ni, ya, kita akan bahas surah daripada surah Al-Asr. Ya, bunyi dia macam mana? Kita ambil ayat yang pertama dan ayat yang kedua, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Ya. Innal insana lafi khusrin, kata Allah, ya. Wal 'asr. Jadi makna dia, tuan-tuan, kita tengok makna dia dulu sebelum kita masuk dalam hal yang berkaitan dengan teknikal, ya. Wal 'asr ada dua kalimat. Yang pertama kalimah wa, yang kedua ialah kalimah al 'asri. Wa ni maknanya demi, al 'asri maknanya masa. Tuan-tuan jangan salah sangka tau. Tuan-tuan jangan sangkakan kalimah wa ni merupakan kalimat haraf penyambung cerita. Tidak, ya. Wal asri ni, tuan-tuan, wa yang ada di pangkal ni, sebenarnya wa ni dia ada 5 jenis dalam Al-Quran. Nanti saya akan jelaskan pada peringkat yang kedua. Yang mana wa ni, tuan-tuan, dia ada 5 jenis. Yang paling banyak memanglah wa penyambung cerita. Dia selalu ada kat tengah-tengah. Ataupun kalau ada di pangkal sekalipun, dia ada kesinambungan cerita dengan ayat sebelum. Itu kita panggil waw penyambung cerita. Jenis yang kedua terbanyak dalam Al-Quran ialah waw, kita panggil waw permulaan cerita ataupun istinaf. Yang ketiga ialah waw sumpah. Ni waw sumpah ni. Waw ni kita panggil waw haraf sumpah. Kalau dalam istilah nahwu bahasa Arab dipanggil waw al-qasam. Waw al-qasam ataupun waw sumpah. Waw sumpah ni sebenarnya termasuk dalam kelompok haraf jar. Jadi sebab tu al-asri ni dia baris bawah. Itu nanti kita akan bahas pada peringkat yang ketiga. Peringkat yang pertama sebenarnya kita nak tahu ni isim, fi'il, haraf. Ini ialah kalimat haraf. Tapi nanti peringkat yang kedua saya akan jelaskan. Ini memang haraf. Tapi gelaran dia apa? Gelarannya ialah haraf sumpah dia panggil. Haraf sumpah. Jadi terjemahan yang sesuai untuk haraf sumpah ialah demi. Kalau terjemahan yang sesuai untuk haraf penyambung cerita dan. Kalau haraf waw yang permulaan cerita, yang tu tak ada terjemahan dalam bahasa Melayu moden. Kalau dalam bahasa Melayu lama mungkin adalah al-kisah. Ataupun dengar kan. Kalau kalimat waw sumpah ni demi. Dia ada 5 kan. Yang keempat ialah waw penyambung cerita. Jadi waw waw bersama. Waw bersama. Kalau waw bersama ni terjemahan yang sesuai ialah bersamalah. Contohnya Ali dia tidur, wa radio. Jadi waw tu bukan dan, waw tu ialah bersama. Ali tidur, wa radio maknanya Ali tidur bersama radio. Itu waw bersama dipanggil, ataupun dalam istilah nahwu dipanggil waw al-ma'iyah. Yang kelima kita panggil wawul hal. Jadi waw hal, waw juga ejaan sama, bunyi sama, rupa sama semua. Tapi waw hal ni jangan terjemah dan juga. Ada yang lebih sesuai. Yang lebih sesuai untuk wawul hal ni kita sebut sebagai sambil ataupun sedangkan, ataupun contoh yang mudah, tuan-tuan faham. Ali dia tidur, wa dia duduk. Maknanya Ali dia tidur sambil dia duduk, ataupun Ali dia tidur sedangkan dia duduk. Jadi waw tu kita panggil wawul hal, menceritakan hal ketika perbuatan itu dilakukan. Nanti saya akan bagi kelima-lima tersebut pada peringkat yang kedua nanti, tuan-tuan. Ini bukan pada peringkat yang pertama. Tapi yang penting tuan-tuan tahu waw ni ialah haraf. Itu peringkat yang pertama pelajaran. Kalau haraf tidak ada ganti nama diri yang tersembunyi. Cuma saya bagi maklumat tambahan, waw dalam wal asri ini kita panggil waw sumpah ataupun waw qasam. Qasam tu sendiri maknanya sumpah, tuan-tuan. Baik, al-asri. Al-asri maknanya masa kan? Al-asri, asri maknanya masa. Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf, tuan-tuan? Inilah kalimat isim. Mana tanda isim dalam kalimat ni? Yang pertama ada alif lam di pangkal kalimat. Yang kedua hujungnya ada baris bawah. Betul ke tidak? Baik. Inilah kalimat isim. Okey. Ada ganti nama diri tersembunyi. Betul ke tidak? So pindah diagram yang kedua. Jantina kalimah al-asri ni muzakkar ke muannas, tuan-tuan? Cuba jawab. Muzakkar. Sebab apa? Sebab tidak ada ta marbutah di hujung kan? Okey, jumlah dia. Tengok ni masa ke masa-masa, tuan-tuan? Masa kan? So dia mufrad ke jamak, tuan-tuan? Dia ialah kalimat mufrad. Okey. Ni isim. Kalau isim secara automatik ganti nama diri yang keberapa, tuan-tuan? Secara automatik ganti nama diri yang ketiga. Okey. Kalau tuan-tuan pergi yang ketiga, barulah tuan-tuan tahu apa ganti nama diri sebenar. Cuba tuan-tuan tengok. Nanti saya bawakan. Okey. Dia isim secara automatik ganti nama diri yang ketiga kan? So ketiga lah. Jadi tadi al-asri tu tak ada ta marbutah di muzakkar. Kemudian dia mufrad. Kan masa, bukan masa-masa. So ganti nama diri tersembunyi dalam kalimah al-asri ialah huwa. Huwa dalam bahasa Inggeris he ke she, tuan-tuan? Tuan-tuan? He kan? She, he bukan huwa. Okey, habis dah, tuan-tuan. Al-asri. Baik, selesai dah.
Okay, kemudian innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Okey. Maknanya ialah inna sesungguhnya, al insana maknanya manusia. Jamak dia nas kan. Kalau mufrad dia insan. Innal insana lafi khusrin. Al insana maknanya manusia, la benar-benar ataupun sungguh ataupun pasti. Ini bukan haraf jar tuan-tuan. Ini haraf penegasan ataupun taukid kita panggil. Dia sama macam inna ni. Sama macam inna. Inna maknanya sesungguhnya. Yang ni maknanya benar-benar. Ini dua-dua ni sama kategori. Kita panggil dia wow. Kita panggil dia haraf taukid ataupun haraf penegasan. Nanti kita akan bahas pada peringkat kita yang kedua nanti. Saya perkenalkan pada tuan-tuan semua kalimat-kalimat penegasan. Ejaan sama tau dengan kalimat haraf jar tu. Tapi haraf jar bukan maknanya benar-benar atau sungguh. Haraf jar kalau tuan-tuan jumpa la ataupun li, maknanya untuk atau bagi, ingat tak? Ejaan sama, rupa sama tapi makna lain. Makna ini yang menyebabkan dia tukar kategori. Walaupun kategori sama haraf, tapi kategori haraf apa? Haraf tu yang ini ialah haraf penegasan. Sedangkan la ataupun li yang tuan-tuan jumpa dalam haraf jar tu maknanya untuk atau bagi. Baik, fi. Fi ni haraf jar lah. Haraf jar. Kerja haraf jar apa tuan-tuan? Kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia. Jadi sebab tu tuan-tuan baca khusrin kat sini, bukan khusrun ataupun khusran. Ni kalimat isim kan? Tengok apa baris dia tuan-tuan? Baris bawah. Dah lah baris bawah, tanwin pula tu kan. So confirm ini ialah kalimat isim. Baik, sekali lagi tuan-tuan, makna dia sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar di dalam kerugian. Ayat yang pertama tadi macam mana tuan-tuan? Ayat yang pertama wal asri, demi masa. Maknanya tuan-tuan, kerana masalah manusia ni semua berada dalam kerugian. Demi masa. Allah bersumpah atas nama masa. Allah bersumpah atas masa. Allah yang ciptakan masa. Jadi Allah kata, Allah bersumpah demi masa, kata Allah. Sesungguhnya manusia ni semua dalam kerugian. Kecuali siapa tu? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kan? Yang itu kita tak bahaslah dari secara teknikal dia, tapi secara makna dia tuan-tuan, kecuali siapa tuan-tuan yang tidak rugi? Alladzina amanu, kecuali orang yang beriman dia tak rugi. Kemudian wa amilus salihat, dia beriman dan dia beramal dengan amalan yang soleh. Kemudian apa dia buat lagi? Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dia beriman yang pertama, dia beramal dengan amalan yang soleh. Kemudian dia berpesan-pesan, dia menasihati dengan sabar, dan dia menasihati dengan kebenaran. Dia menasihati dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan juga dia menasihati dengan kesabaran. So tuan-tuan, kita nak mengajar, kita nak bawa orang kepada kebaikan, yang pertama kita jangan bohong, kena hak. Kena membawa kebenaran itu, kita kena menasihati ataupun berpesan-pesan dengan hak ataupun kebenaran. So al-haq ni ada terjemahan yang maksudnya ialah Al-Quran tuan-tuan. Al-Quran dengan Al-Hadis itu adalah pesan yang paling benar dan paling betul tuan-tuan. So punca dia kena daripada Al-Haq ni. Punca dia mesti kena daripada Al-Quran dan sunnah. Itu salah satu daripada penafsiran. Yang selain daripada kebenaran, kita kena bawakan pesan tersebut. Selain daripada benar, kita kena sabar. Jangan cepat-cepat nak kasi pandai. Sebab tu tuan-tuan kena belajar bahasa Arab Quran ni, nak bagi faham pun kena sabar tuan-tuan. Jangan lompat-lompat, jangan tergejah-tergejah. Kita kena slow-slow. InsyaAllah kami di Al-Furqan beramai-ramai cuba susun satu persatu supaya tuan-tuan boleh faham bahasa Arab Al-Quran itu dengan mudah. So tuan-tuan, innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya kan. Ini ialah kalimat haraf. Kalimat haraf. Tapi apa gelaran dia tuan-tuan? Haraf penegasan. Ingat kan? Al-insana. Al-insana maknanya manusia. Ini kalimat isim ke fi'il ke haraf tuan-tuan? Saya nak tanyalah tuan-tuan. Yang ini saya nak jadikan dia sebagai kuis kita hari ni. Ini confirm lah kalimat isim. Betul tak? Ada alif lam di pangkal kalimat. Saya nak tahu apa ganti nama diri yang tersembunyi dekat dalam kalimat al-insanan. Dengar tuan-tuan. Dia ada ganti nama diri tersembunyi. Saya nak tahu jantina, jumlah dan ganti nama tersembunyi dekat dalam ni. Jantina, jumlah dan ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah al-insana ni. Jantina, jumlah dan ganti nama. Tolong bagi tahu dengan saya. Tolong hantar jawapan tuan-tuan di 010-817-3131. Lafi khusrin. La benar-benar ataupun sungguh ataupun pasti, inilah kalimat haraf.
Kita panggil dia haraf penegasan juga kan. Fi. Fi ni ialah haraf jar kan. Fi tuan-tuan tengok ada dalam diagram tuan-tuan haraf jar. Khusrin. Khusrin maknanya kerugian. Ini kalimat isim ke fa'il ke haraf tuan-tuan. Tengok ada baris bawah di ujung. Ada tanwin kan. Dalam tanwin baris bawah pula tu. So ada dua tanda isim di sini. Inilah kalimat isim. Jantina dia muzakkar. Jumlah dia mufrad sebab tidak ada terjemahan berganda. Muzakkar kenapa tuan-tuan? Sebab tidak ada ta marbutah di ujung Jantinanya muzakkar kalimat ni, jumlah dia mufrad, ganti nama diri yang ketiga. Kenapa ketiga tuan-tuan? Kerana isim secara automatik ganti nama diri yang ketiga. Samalah macam insan ni tadi kan. So isim secara automatik ganti nama diri yang ketiga. Jadi kalau tuan-tuan pergi diagram tuan-tuan yang ketiga tu, ya, saya bawakan diagram yang ketiga kan. Dia ketiga muzakkar, kemudian mufrad, khusrin tu kan. So ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah khusrin itu ialah huwa So huwa dalam bahasa Inggeris he ke she tuan-tuan? Kan? He So khusrin maknanya kerugian. So terima kasih atas perhatian dan insya-Allah pada pertemuan kita akan datang kita akan masuk peringkat yang kedua Tahniah pada tuan-tuan telah melepasi peringkat yang pertama. Kita ada 3 peringkat je, jangan risau Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.